Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali baiti thayyibin at-tahirin wa ashabi ajma'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi kita malam ni kita sambung pula pengajian kita di Risalah Ilmu Mantiq. Kita ni dalam bahasa Maqulah Asyarah. Jadi yang telah dulu kita bahas tentang jauhar dan juga hukum. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita akan masuk Arab dan juga hukumnya dan juga pembahagiannya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Ma huwal aradu? Apakah dia arad itu? Jawab, huwal qaimu bil jauhari wa yakunul jauharu mausufan bihi. Arad ialah yang berdiri di jauhar. Jauhar yang kita ngaji terlepas. Jauhar ni maqama binafsi. Benda yang bawa diri sendiri. Arad benda yang duduk di jauhar. Benda tupai jauhar kita katanya. Wa yakunu jauharu, dan adalah jauhar itu mausufan bihi, ataupun yang disifat dengannya dengan arad. Deh. Kalau kita buat contoh gak kertas di kertas tu panggil jauhar. Warna putih tu je panggil arad. Deh. Ini ta'rif. Yang ta'rif lagu ni ta'rif al-qaim bil jauhar. Ini dia panggil ta'rif di sisi mutakallimin. Di sisi mutakallimin. Adapun ta'rif lain itu insya-Allah dah saya pun tak ada betul di sini. Oleh kerana ta'rif arad ada selisih di antara ulama. Al-qaim bil jauhar yakni ta'rif ulama mutakallimin, iaitu ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi al-qaim bil jauhar. Dan jauhar itu yang disifat dengannya. Benak katanya benda mungkin ataupun benda mawjud mungkin ada dua kasar-kasar. Ada jauhar, ada arad. Jauhar telah dah mari. Jadi pada malam ni kita nak ajak arad. Arad di sisi mutakallimin makna al-qaim bil jauhar. Kamar dia yang ada selisihnya maksud pembahagian bahagi arad. Jadi pembahagian arad ni khilaf di antara mutakallimin dan juga hukama. Ulama mutakallimin dia bagikan arad ada dua. Ada dua. Mana? Yang pertamanya arad yang ditentukan dengan benda hidup. Ma yuhtassu bil hayy. Barang ditentu dengan benda hidup, benda dengan yang hidup. Mana sifat tertentu bagi yang hidup. Seperti kita kata al-hayah wal ail wal qudrah wal iradah wal kalam. Kita katanya tu dia panggil hak mukhtas bil hayy. Seperti sifat ilmu, sifat kuasa, kehendak kita, berkata hak kita makhluk. Walaupun saya sebut contoh saat ni kita jangan duk dua keliru dengan ilmu tauhid.
nak nu lain. Makna tu hak ni sifat kita. Sifat yang hidup kita katanya al-ilm, kita katanya wal qudrah. Deh. Bahkan di antara benda hidup tu ya ada tertentu pula kita kata. Tapi kalau kita kata al-hayah, kita kata idrak, dapat. Yang ni dapat dengan pencerahan kita katanya. Itu dia panggil sifat bagi benda hidup. Oleh kerana al-arak ni boleh panggil sifat. Oleh kerana sifat makhluk ataupun sifat benda mungkin dia panggil arak. Kenapa panggil arak? Kerana kita ni jauhar. Habis panggil arak. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh panggil sifat Allah Taala itu arak. Kerana zat Allah Taala bukan jauhar. Dengan sebab itulah segala sifat kamalat bagi Allah Subhanahu Wa Taala kita tak boleh panggil arak. Al-arak di sini iaitulah khususiat atau sifat bagi mungkin. Benda mungkin al-mawjud. Habis dah. Satu lagi benda apa arak yang tidak ditentu bagi benda hidup. Ma la yukhtassu bil hayy, tidak tentu. Berarti mushtarak. Mushtarak di antara benda hidup dan lain pada hidup. Maka di sinilah ulama mutakallimin dia panggil al-aqwan al-arba'ah. Kan al-aqwan macam aqwan jamak daripada kaun. Kaun ni kita kata keadaan. Yang empat. Mana yang empat? Al-ijtima', al-iftiraq, al-harakah, pada as-sukun. Empat semua. Maka hak ni tidak tertentu bagi hai. Mana kata bukan yang tidak tertentu al-hai di sini makna kata yang hidup. Bukan tentu bagi khah yang hidup saja. Bukan yang makhluk Allah Taala hak tidak hidup kita katanya ada ni. Ada ijtima', mana himpun. Ada iftiraq. Cek kita katanya. Patu al-harakah was sukun. Itu panggil sifat ataupun arak yang tidak ditentu bagi benda. Maka insya-Allah al-aqwan arba'ah saya akan tafsir di masalah al-aina insya-Allah. Cuma di sini nak ayat katanya sifat perkara ni tidak tertentu bagi yang hidup. Ada pun hukama ia katanya arak ada 9. Maka 9 di sisi dia ni istiqra' nakis. Istiqra' nakis mana kita tengok bukan tengok semua dak, bukan pesak satu persatu dak. Bukan dia tengok sekumpulan maka dia buat hukum katanya arak 9. Hak ni hukama. Di situ hukama ataupun falasifah. Setengah ulama tak sepakat hukama. Oleh kerana apa hukama? Hukama ni jamak daripada hakim. Hakim jadi setengah daripada asma'ullahul husna. Setengah ulama tak sepakat hakim. Pakai falasifah. Tengok ulama pakai hak tu, tengok ulama tak ada pandai situ. Jadi mustalahat ni tidak ada masalah. Hukama falasifah tak ada apa. Bagi kita katanya yang hanya lafaz. Hanya lafaz berarti kita sebut tahu hukama kena kepada mereka yang berfikir kaji hakikat sesuatu dengan kuasa dia, kuasa mampu dia. Hidup kajikan hakikat sesuatu tu pada kuasa dia. Tak kira sesuatu tu daripada kita kata benda atas muka bumi ke, benda atas langit ke kita katanya. Duk kaji bulan bintang, benda patak bumi ke biji-biji lah, benda laut ke. Hidup kaji. Nak tahu hakikat dia lagu mana. Jadi kita tak usah tengok di lafaz, tengok di makna. Sebab tahu hukama kita kena tasawur tu mereka. Maka manhaj mereka akal semata-mata. Mereka ni tidak pandu Quran dan juga al-hadis. Dengan sebab itulah kita kata setengah daripada mereka ni jadi menyeleweng, menyalahi dengan kita ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Baik di sisi hukama 9. Lepas tu kita kata ilmu ni ilmu hukama. Dengan sebab itulah kita termakul asyarah. Jadi kita meraihkan mereka. Kita meraihkan makna ahli sunnah atau mutakallim meraih. Sebab ilmu ni kita kata ilmu hukama.
Tapi itulah makul asyarah. Walaupun kita kata mutakallimin, ia tak aku kata arak dah sembilan. Tak aku dah sembilan sebab di sisi hukamat sembilan yang kita akan ngaji di sisi dia benda maujud, benda ada. Ada posisi hukam, sisi mutakallimin setengah pada setengah sembilan saat itu amru iktibari, benda kira-kira saja, benda tak ada ahli, benda kira-kira saja. InsyaAllah lah kita akan ngaji satu persatu sembilan. Dah. Jadi arak ada sembilan. Di sisi di sisi hukamat. Kemudian kita nak pergi apa dah? Kita nak pergi masalah hukum. Kita tak ada pembagian. Kita pergi pula kita tidak takrif ni. Pembagian. Lepas tu kita pergi masalah hukum. Hukum arak ni apa dia hukum dia? Hukum setengah daripada hukum arak dua hak tak ada khilaf. Dua hak khilaf. Dua tidak khilaf. Yang ni tidak khilaf di antara mutakallimin dan juga hukamat ataupun falasifah. Dua lagi khilaf di antara mutakallimin dan juga falasifah. Jadi mustalahat dalam ilmu ni kita kena meraihkan. Oleh kerana falasifah ni ya hak. Ada mutakallimin, kita kata Asy'ariyah Maturidi, dan juga satu lagi kita Mu'tazilah ni dia panggil duk le kumpulan mutakallimin. Duk dalam kalangan mutakallimin. Oleh kerana ilmu ni ilmu yang berkaitan dengan makhluk, iaitu lah benda maujud, benda mungkin al-maujud. Jadi nak ayat katanya kita Asy'ariyah ni tersendiri pemikiran tertengah hamna mungkin. Nak ayat kata Asy'ariyah ni bukan hanya khalik saja tak. Bukan hanya tertengah ketuhanan saja tak. Bahkan makhluk pun ada cara pemikiran dia. Nak ayat kata kita yang hidup kata Asy'ariyah sifat 20. Kita yang hidup kata tu. Kita yang faham katanya Asy'ari ataupun Asy'ariyah Maturidi ni ataupun Ahlussunnah wal Jamaah hanya berkaitan dengan sifat ketuhanan saja ataupun ilmu tauhid saja. Hak tu panggil sepek. Bahkan tertengah kaji makhluk panggil cara pemikir khah. Nak ayat katanya bukan biasa. Sebab itu kita katanya bagi mereka tolak Asy'ari ni mau makna tahu nemo tak mereka ini tak kenal hakikat Asy'ariyah. Kalau tidak kau ulama dulu tu tak ikut nak ya terama ulama. Majoriti kebanyakan ulama Asy'ari. Oleh kerana apa? Asy'ari bukan hanya khalik, bahkan ada ikut makhluk. Kita nyai suka kata Asy'ari ni ketuhanan saja tak. Bahkan makhluk tertengah mungkin pun ada cara pemikir. Dengan apa? Dengan kita ngaji ilmu ni kita boleh tahu. Kita boleh tahu cara pemikiran dia. Dia tak serupa dengan falasifah. Kita ni suka pakai katanya ilmu yang duk kaji tentang makhluk ni ilmu sains, ilmu tak ada berkaitan dengan dak. No yang katanya tersendiri Asy'ariyah dan juga ataupun ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah ada tersendiri cara pemikiran. Pemikiran ataupun tentang makhluk, tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala. No ayat kata bukan biasa. Alhamdulillah. Jadi kita ni al-Asy'ari sebaiklah. Alhamdulillah kita jagalah Asy'ariyah kita ni daripada ganggu-ganggu ataupun syubhat-syubhat yang dibuat oleh mereka tak hodok deki ataupun tak kena Asy'ariyah tu. Maka kita kena pertahanlah. Mempertahan di sini dengan makna kita kena mengajilah. Kena mengaji. Kena ngaji bererti sungguh. Sama ada tertengah khalik dan juga tertengah makhluk. Bererti sungguh. Tu makna tu kita berpertahan, kita mengaji. Dan juga kalau kita boleh mampu mengajar, kita mengajar. Bukan duk kata kat orang. Kata kat orang tu bukan manhaj kita. Bukan duk kata kat orang ahli kalam tak ahli kalam, bukan dah. Makna hak tu bukan manhaj kita. Kita ni kena mengaji. Jadi biar reti. Lepas tu kita mengajar pula kepada orang yang tak reti tu. Lagu itulah tugas kita ni. Untuk nak jaga, untuk nak menegakkan Asy'ariyah wal Maturidiyah ataupun dikata Ahlussunnah wal Jamaah pada tempat kita ni.
Bila. Jadi dua hukum hak tak ada khilaf di antara mutakallimin dan juga hukama, dan dua hukum hak khilaf. Setengah daripada hukum tidak khilafnya iaitulah tak boleh nak pindah arak yang duduk di zat ataupun yang duduk di jauhar ni pergi kepada tempat yang lain. Contoh, kita kata warna putih. Warna putih di kertas ni. Ni putih ni. Kita kata warna putih di kertas ni. Ia tak boleh nak pindah. Nak duduk di kertas ni. Kita katanya kertas ni warna kelabu, kita kata tak ada putih. Kita nak buat guna putih. Maka kita ambil warna ni. Kita tepek sini. Tak boleh. Tak boleh nak pindah. Hak ni ittifaq. Makna kata mustahil pindah. Tak boleh nak pindah di antara arak kepada arak lain. Berartinya warna putih yang duduk di baju kita dengan warna putih di kertas tu putih lah lain. Jadi nak pindah pergi mari tak boleh. Kita katanya sifat. Sifat kita katanya sifat apa? Sifat cantik seseorang. Dia nak pindah kepada seorang lain tak boleh. Sifat kita katanya sifat apa? Bijak seseorang. Nak pergi kepada pindah kepada yang lain tak boleh. Ni jadi sifat ataupun yang kita bab tadi panggil arad. Nak pindah pergi kepada zat yang lain. Kalau dia duduk di zat tu dah ataupun dia duduk di jauhar tu dah, duduk situ hingga sampai jauhar tu binasa bila, maka dia binasa tu jauhar. Bukan dengan makna kata dia ni pindah pergi kepada jauhar yang lain, tidak. Jadi hukama pun dia kata gitu juga, mutakallimi pun gitu juga. Di mutakallimi kita ahli sunnah wal jamaah pun gitu juga. Artinya tak boleh nak pindah arak. Hak ni hukum pertama. Mana intikal arak minal mahal ila akhar. Mana tertegahlah pindah arak daripada tempat kepada tempat yang lain. Tak boleh. Jadi kepada zat yang lain. Jadi daripada zat kepada zat yang lain. Putih yang duduk di baju, dia nak pindah pergi kepada kertas tak boleh. Kita nak katanya putih di kertas, ialah putih di baju tu tak boleh. Berarti putih di baju khah dia. Putih di kertas, putih lain. Walaupun kita kata putih, walaupun kita kata kelimah putih, sama. Tapi di putih tu lah lain. Putih itu lain, di baju putih di kertas tu lain. Dan sebagainya. Kita kiyah lagi lah. Kita tahu warna merah. Warna merah di apa? Kita ada di kain sarung kita. Warna merah. Warna merah di bunga. Lain. Warna merah juga. Kita kata warna merah di bunga tu pindah mari duduk di kain. Okey. Dia tak boleh nak pindah arak. Pergi daripada zat kepada zat yang lain. Ni satu hukum. Hukum yang kedua pula, makna kata tak boleh arak satu ia nak pergi duduk kepada dua jauhar tak boleh. Arak satu ia nak pergi duduk nak pergi qaim bi mahallai kepada dua zat tak boleh. Berartinya arak so dia pergi duduk jauhar so. Berarti jauhar satu lagi kena arak lain lah. Nampak dah tu. Jadi kita kata satu arak nak pergi dua jauhar tak boleh. Oleh kerana dua ni arak dengan jauhar kita kata setuh bab makna kata di sisi setengah daripada ulama kita ahli sunnah jamaah dua ni kita katanya kalau ada kedua, tak ada kedua. Kenapa? Kerana di sisi Imam Haramain dan juga Imam Ghazali mengatakan arak dengan jauhar panggil talazum. Talazum sini talazum akli. Apa maksud talazum akli? Dengan makna kata kalau ada arak ada jauhar, ada kedua. Kalau tak ada kedua. Maka dua-dua ni Allah Ta'ala menjadi kedua. Allah Ta'ala jadi kedua. Allah Ta'ala jadi kedua. Jauhar pun Allah Ta'ala menjadi, arak pun Allah Ta'ala menjadi. Jadi kedua.
Lepas tu di sisi mereka ni ya mustahil sih kata Allah Ta'ala jadi jauhar tanpa arak tanpa jauhar. Sebab ia panggil talazum akli. Maka mustahil tidak apa kudrat tidak takluk dengan benda mustahil. Tengok ni hujah mereka. Maka di sisi Imam Haramain kita tahu Imam Ghazali dan Imam Razi ni semua ni tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau ada kedua, tak ada kedua, iaitu arak dengan jauhar. Adapun di sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di pengikut dia, tak panggil talazum adi. Apa talazum azi? Boleh ada jauhar tanpa arak, boleh ada arak tanpa jauhar, boleh ada kedua. Tapi pada wakil, pada hak berlakunya tak ada berlaku tu. Pada hak berlakunya, semenjak daripada Tuhan di muka bumi ni, ada jauhar, ada arak, dua-dua. Tapi di sisi Abu Hasan Al-Asy'ari dia boleh timur katanya ada jauhar tanpa arak, boleh. Walaupun tak berlaku. Itu panggil selisih. Benda ni benda rawamid, benda halusi dan tertengi masalah ilmu kalam. Dah. Adapun kita kata di sisi hukama, hukama ni dia pecik banyak, tak apalah. Kita katanya tengah katanya jauhar wi kesal kepada arak. Wi kesal ni only wi bekah. Bukan pada Allah Taala dak wi bekah. Mana jauhar. Ala kulah tu. Hak tu tepat tak serupa tu. Dah. Hak tu ala kulah di sisi hukama ia menyalahi dengan ulama kita. Hak tu saya sebut qadah. Qadahnya hak ulama kita cukup. Jadi selisih di situ. Jadi arat nak giduk kepada dua jauhar tak boleh. Dah berarti arat satu arak satu jauhar. Satu arak satu jauhar. Artinya kita tahu putih. Putih duk di arak satu, kita tahu putih, warna putih. Duk di kertas. Kita katanya putih tu juga nak giduk di kain. Artinya kita dakwaan kata putih di kain dengan putih di kertas putih yang sama, berarti arak sama. Bukan. Pada hakikatnya putih di kertas lain daripada putih yang di kain. Oleh kerana putih di kertas tu arak khas untuk kertas, putih yang ada di kain arak untuk kain. Berarti putih lah lain betul. Bukan putih tu ledak. Sebab kita katanya dua arak tak boleh nak gitu pe, satu arak dia tak boleh nak gitu pe dua jauhar. Ataupun dua zat tak boleh. Ini setengah daripada benda tak mana ittifaq di antara mutakallimin dan juga hukama. Dua hukum. Dan juga dua hukum khilaf di antara mutakallimin dan juga hukama. Mana? Iaitulah masalahnya arak tupai arak. Arak tupai arak. Ulama kita mutakallimin, khususnya mutakallimin ahli sunnah wal jamaah. Mutakallimin ahli sunnah wal jamaah. Kita katanya tak boleh arak nak tupai arak. Arak gana-gana dia kena tupai jauhar. Dah. Arak kena tupai jauhar. Tak boleh hadir arak tupai arak. Dah. Kalau arak tupai arak, bagi arak satu lagi tu kena jauhar. Dia tak boleh hadir. Mana di sisi kita katanya di sisi mutakallimin dia tak boleh terima. Arak arak nak tupai arak. Dah. Kalau kita tupai arak, dia kena suk tak suk pun dia akan jadi pergi kepada jauhar juga. Kita arak tupai arak. Pak arak tu dah akan tupai pula satu lagi. Sebab arak tu tak boleh duduk diri sendiri. Kita kata arak, pergi tupai arak. Sebab arak, kaedah arak ni dia tak boleh duduk dengan sendiri. Patut arak tu arak hak yang ditupai tu. Duduk sini tak boleh, dia kena tupai pula. Tupai lah. Pahalu kita kata tempat dia tupai tu kena ada arak pula. Berarti kena tupai pula. Lagu mana pun dia ditasasu, dia kena gisuklah kepada jauhar. Kalau kalau dia tak gisuk kepada jauhar, dia ditasalsul. Tak suk mana? Maka tasasul sebelah leknu tu dia panggil mustahil, tak boleh gila. Tu itu dia panggil jadi tasasu.
Arak tupai arak, tupai arak, tupai arak, tupai arak. Tak tahu gitu tupai mana, tak tahu lagi suk mana tupai mata. Sebab arak ia tak boleh nak bawa sendiri, kena tupai orang. Pas kita tu tupai dia arak tu. Tupai pula satu lagi. Satu lagi tu apa? Arak juga. Oh, jadi kena tupai pula. Tupai pas tupai pula. Dah. Kalau kita kata pergi suk jauhar tak apa lah. Sebab jauhar ni benar bawa diri sendiri. Tak apa suk situ. Kita kata dakwa kata benda tepat ya tupai tu kena ada jauhar juga. Jadi kena jauhar juga. Ini alasan yang mana ulama mutakallimin tak boleh terima sama sekali arak nak tupai arak. Arak nak tupai arak tak boleh terima sama sekali. Ada pun hukama dia kata boleh. Dah. Hukama dia kata boleh. Dah. Tu. Maka dah di sini saya pun tak panjanglah. Dah. Jadi di sisi hukama dia kata boleh. Sebab dia kata contoh supaya cepat. Cepat dengan lambat. Cepat dengan lambat. Dia kata cepat dengan lambat ni dua sifat. Sifat duk mana? Duk digerak. Duk digerak dan dia. Cepatlah lambat tu duk digerak dan dia. Jadi berarti cepat tupai gerak. Gerak tupai gising. Dah. Di sini dia. Berartinya gerak cepat saat ni tupai gerak. Lambat tupai gerak. Pas gerak tupai apa? Tupai gising. Berartinya di sini boleh arak tupai arah mana? Cepat tupai gerak. Dah. Di sisi dia kata boleh. Dah. Maka di sisi kita ulama sunnah jamaah lambat tu panggil amru iktibari. Benar kira-kira amru iktibari, umur iktibari panggil sungguh. Dah. Bukan makna kata tupai bukan makna kata tupai apa? Bukan makna tupai harakah wasukun ataupun bukan tupai harakah. Dah. Makna ketika tu surah wal dah cepat dan lambat tu bukan tupai harakah di sisi mutakallimin. Dengan sebab itulah hujah mutakallimin pun gana-gana sama sekali tak boleh arak nak tupai arak. Ada pun hukama dia kata boleh arak tupai arak. Ni khilaf. Satu lagi hak khilafnya masalah arak kekal dua masa. Maksud kekal dua masa lagu mana? Minit pertama dengan minit yang kedua hak tulah. Arak tulah. Sebab kita kata putih. Putih yang ada di kertas ni. Kita kata putih ni. Putih pada minit pertama. Lepas tu pergi pula minit yang kedua. Jadi minit pertama, minit kedua kita katanya putih yang sama. Putih yang sama. Jadi telah menjalani setengah Abu Hasan Asy'ari sendiri dan juga pengikut dia kita kata daripada Mu'tazilah. Kita katanya arak tak kekal dua masa. Arak tak kekal dua masa. Maksud kena? Maksud katanya arak putih ni, warna putih ni pada minit pertama dengan warna putih yang duduk di kertas ni pada minit kedua putih lah lain. Lepas tu kita nak nampak tu lah, kita perasa kata tu lah hakikat tu Tuhan duk baru. Tuhan sentiasa duk tajdid. Tuhan sentiasa duk baru. Jadi duk baru mata. Duk baru arak tu Tuhan duk baru mata. Sentiasa duk baru. Apa dah? Duk barukan kita kata duk barukan arak. Dah. Dengan sebab itulah kita tak terasa katanya arak lain. Di sisi Abu Hasan Asy'ari dan juga pengikut dan juga daripada setengah pada Mu'tazilah. Dah. Dia katanya al-arak la yabqa zamanai. Tak kekal masa. Dan setengah pada ulama ahli sunnah juga kita kata Imam Rahmat Imam Razi. Dan juga hukama dia katanya al-arak yabqa zamanai. Maksud zamanai maknanya minit cap putih yang kita tengok pada minit pertama, cap putih yang kita tengok minit kedua, cap putih tular. Dah. Tak ada masalah apa ni. Dah. Kita nak pergi mana ni tak ada rusak masalah i'tiqad. Ni masalah khilaf di sini ni. Jadi masalah ya zaman ni kon
atau la yabqa zamanain ko jadi khilaf. Nah, jadi ulama kita Ahlussunnah ada kedua ni. Abu Hasan Asy'ari sendiri la yabqa zamanain. Sekali dengan dia kita tahu Mu'tazilah. Nah, dah. Lepas kita tahu sesat Mu'tazilah. Weh, hak tu hal lain. Kita kata ni, kita kata hal makhluk ni. Hak kaji makhluk. Kita kata hak ketuhanan ni lah, kita yang duk campur. Kita kata duk turut fak sesat. Duk turut fak sesat weh. Sesat satu segi, bukan semua satu sesat tu kita hukum semua. Bukan. Sebab Mu'tazilah Ahlussunnah tak ukur kufur ni. Dah. Lepas ni duk kaji tentang hal makhluk, bukan khalik. Jangan duk campur aduk. Jangan duk campur aduk. Dah. Ketuhanan ni kita anjur syukurlah. Kita kata Mu'tazilah tidak menyabitkan sifat ma'ani, kita katanya tu hal lain. Hal lain. Hak ni hak ilmu kalam tu. Hak ni hak ilmu makulat lah lain. Yang duk campur bagi setengah orang duk campur tak ada gano tu. Jangan. Dah. Jadi kita katanya Mu'tazilah jangan duk punya kata kita jangan punya kata huduh punya kata nampak dia cuma jangan. Sebab Mu'tazilah ni kalau kita kaji sejarah dia agak bukan biasa. Dia duk pertahankan Islam pada awal-awal tu, duk pertahankan daripada Mujassimah. Ya, pertahan mula-mula. Sebelum lahir Abu Hasan Asy'ari kita kata duk pertahan, kita kata buat Jahmiyah. Duk pertahan kita tahu falasifah. Banyak dia duk mana kata duk pertahankan hak dia agama Islam ni. Tapi kerana ada tempat silap dia tu. Tak apalah. Nah. Tapi silap dia tu bukan membawa kepada dia tu jadi kufur. Kita nyanyi apa? Nyanyi duk kata Mu'tazilah apa tu. Sebab setengah kita tak ahli kalam, tak boleh ahli kalam nyanyi. Dah hak tu marhak mereka tu bagi marhak bagi jalan ni tasyaddud melampaui. Mana tak kalau tak sepong ayo tak kena belaka. Tu jalan ni lagu tu. Tak sepong hak ia, tak sepong jalan ni dia salah habis. Sepong ayo tak apa. Tu. Dia tak tahu kata ilmu ni ada khilaf, ada apa dan sebagainya. Habis. Dah. Jadi masalah hukum arak ada 4. 2 hak tak ada khilaf, 2 hak khilaf. Nah, jadi 2 hak tak ada khilafnya iaitu masalah tak boleh nak pindah arak daripada zat kepada zat lain. Arak ni tak boleh duduk, satu arak tak boleh duduk kepada 2 jauhar. Ni tak ada khilaf. Hak khilafnya arak tu arak, mutakallimin kata tak boleh, falasifah tak boleh. Lepas tu arak kekal 2 masa. Asy'ari kata tidak kekal. Nah, falasifah dah pengikut setengah pada ulama kita Ahlussunnah macam apa? Kekal 2 masa. Tu dia panggil hak khilaf. Habis situ. Kemudian kita nak ngaji mengikut hukamat lah ni. Jalan ni dia sebab ilmu ni kita tahu ilmu mabadik cara pemikir hak dia. Oleh kerana kita khususnya kita Ahlussunnah wal Jamaah nak menegakkan jalan kita bukan kita hanya ngaji saja hak kita saja dak bahkan kita kena demo juga. Nah, maka kita nak kena falasifah tak dapat tidak kita nak ngaji ilmu ni. Kita kena ngaji ilmu ni. Apabila kita ngaji ilmu ni, kita boleh tahulah kata pemikir dia lagu mana. Dah. Jadi kita tengok. Arak di sisi dah 9. Kerana apa? Kerana 9 yang kita akan ngaji di sisi hukamat, ia kata benda maujud. Kerana kita tak ada turut dia. Orang kerana kita mutakallimin ni, nah khususnya kita mutakallim Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, nah wal Maturidiyah, setengah pada 9 ni ia tak ada bila maujud dak. Setengah daripada 9 ni panggil amrun iktibari. Benda kira saja, benda tak siapa tanggung ada. Cuma benda kira. Kira saja. Apabila kira, nah. Jadi bukan benda ada lah, tapi itu tak ada bila cukup 9. Pas 9 hak hukamat 9, bila 9 pun bukan yakin, zon juga. Bukan yakin. Sebab di sisi mereka pun ada khilaf juga. Tapi hak jumhur lah ni, mengikut jumhur. Mengikut jumhur dia ada 9. Satu dengan jauhar ada 10, tapi demi makulat asyarah. Beda. Kita tengok makulah ataupun arak pertama. Arak pertama dia panggil apa nah? Kam. Arak pertama dia panggil kam. Kata musannif kita iaitu Syekh Syekh Yasin Fadani rahimahullahu taala. Ma huwal kam? Kam wa huwal miqdar.
Wa sya'nuhu, makna kelakuannya, sya'annya atau kelakuannya kam tu ayak balal kismata, bahawa terimalah ia kam akan belah bagi, boleh terima bagi li zatih, bagi dirinya, bagi diri kam boleh terima. Boleh terima belah bagi. Dah. Itu takrif dia. Takrif kam. Ila kam yang qasimul kamu, kepada berapa kau terbagi kam. Kam ni. Kalau kita ngaji kamu tasih, kamu fasih itulah. Kam maknanya miqdar. Dah, miqdar. Yang qasimu ila qismaini, terbagi kepada dua. Mana dua? Iaitulah kam mufasil ka khamsatin min khamsati qurushin fa innaha munfasilatun an ma'dudiha al-qurushi. Wa kam muttasil ka sathil manzili fa innahu muttasim bil manzili. Baiklah. Jadi kam, tengok kata musannif kita ada dua. Kam munfasil. Apa kam munfasil? Dia misal ke apa? Dia misal ka khamsatin, seperti 5. Min khamsati kurushin, daripada 5 kurus. Kita kata 5 kop, kita katanya 5 kop. Fa innaha, kana bahwasanya 5 tu munfasilatu, makna perasingan, an ma'dudiha, daripada ma'dudnya benar dibilai. Kop kita kata. 5 tu panggil al-adat, kop dia panggil ma'dud, iaitu al-kurush, kurus tu. Jadi 5 suku, kop suku. Dah. Ni ilat dia. Tadi kita nak urai sikit dah. Wa kam muttasil, apa dia? Kasathil manzili, seperti sutuh bagi rumah. Fa innahu, kana bahwasanya sutuh bagi rumah tu muttasil, hubung bil manzili, dengan rumah. Baik. Jadi musannaf kita cukup tahu tu. Baik, kita tengok. Kata hukama setengah. Nak kata si hukama kam darwa. Kam muttasil, kam mufasil. Kam muttasil apa dia? Takrif dia iaitu kam yang kita boleh fardu takdir juzuk dia tu. Segala juzuk dia tu boleh hubung. Boleh hubung-hubung, patut ada tempat ngubung di antara juzuk saat ni tu. Contoh, ketah. Ketah ni. Ketah ni kata ulama hukama katanya kamu tasil. Kenapa kamu tasil? Kerana ketah ni kalau kita fardu takdir dia berjuzuk. Berapa juzuk ni kalau kita kerak, kalau kita soyak ni ada berapa juzuk ni? Supaya kita soyak. Kita soyak. Ni 2 juzuk. Tupik 2 juzuk. Kita katanya. Tupik 2 juzuk. 2. Maka 2 di sini ia ada tempat ngubung. Mana ngubung ni? Nisa. Jadi kalau ada tempat ngubung. Dah ada tempat ngubung di antara juzuk yang kita kata hak boleh terima belah bagi saat ni tu. Lepas tu kita katanya hak ning, kita kata hak ning. Sebuah hak ning. Ia panggil hak nisub kalau kita bila satu sini. Kalau kita bila satu belah ning, gigi sampai sini nihayah. Nihayah sini apabila nihayah sini belah ni baru nak mula. Mula ya sub belah ni. Dah. Jadi pendek katanya kam muttasil iaitulah kam, makna kita boleh fardu juzuk dia tu ada tempat ngubung. Ada tempat hubung. Sebab kam ni kelakuan dia seperti mana Syekh Yasin Fani kata dia boleh terima belah bagi. Ni saya nak hurai mengikut hukama ni. Oleh kerana di sisi mutakalimi boleh belah bagi ni bukan kam, jiseng. Kita nyanyi takut duk balik. Di sisi mutakalimi kita kata boleh belah bagi ni apa dia? Jiseng, kerana dia berjisem. Ilat dia boleh belah bagi kerana dia berjisem. Oleh kerana kita ngaji marai kan. Saya mari dulu tu. Kata jisem di sisi mutakalim ialah ma yang boleh kismah. Benar boleh terima belah bagi. Ada pun hukama tak? Hukama ni buat apa boleh terima? Kerana ada kam. Kam ni. Kalau tak ada kam tak boleh ni. Kam. Kerana kam ni. Boleh belah ni.
Deh, boleh timur belah. Lepas tu kam ni kam mutasil. Kenapa kam mutasil? Kerana juzuk-juzuk dia tak ada tempat ngubung. Supaya kita buat contoh ni boleh ngubung. Ni ngubung lah, boleh ngubung. Berartinya kertas ni panggil ada kam mutasil. Kam mutasil. Baik. Di antara kam mutasil ni tengok benda. Kam mutasil ni ada dua. Kam mutasil ni ada dua. Yang pertamanya dia panggil kam mutasil hok peseng boleh likung zat. Apa bahasa Arab ni? Koruzat. Koruzat ni mana? Likung zat. Apa maksud likung zat? Berartinya kita boleh hipungkan segala juzuk-juzuk tu pada satu tempat, pada ada. Maksud lagu mana? Kertas ni boleh duduk depan kita stokor. Boleh duduk depan kita. Pop, stokor. Lepas kertas ni juga dia ada juzuk-juzuk. Dia panggil koruzat. Apa koruzat? Likung zat. Likung zat mari duduk depan dia stokor. Berarti kertas ni juzuk kok ni kita nak belah kok tu, nak belah kok tu, nak belah kok ni. Berartinya ada pak ngubung kok tu, pak ngubung kok ni, pak ngubung kok ni. Ikut kita fardu Quran. Jadi berartinya ada pak ngubung semua, ada had mustarak. Apa had mustarak? Tempat ngubung, pak berkongsi. Kok ni kita terawak kok ni. Kalau kita nak buat kok ni pun boleh. Nak buat kok tu pun boleh. Nak buat kok ni pun boleh. Pendek kata kertas keping ni. Dia panggil koruzat, likung zat dia. Kat zat dia ni ada tempat ngubung, stokor mari duduk depan kita. Dia panggil apa ni? Dia panggil lagu ni dia panggil al-miqdar. Ni lah panggil miqdar. Dia panggil miqdar. Kamutasil kalau Faru Takdir kata segala zat dia tu boleh ada, boleh duduk stokor, stupuk lagu ni. Dia panggil miqdar. Kenapa? Kerana kertas ni boleh duduk depan kita stokor. Lepas kertas ni, dia boleh timur belah. Boleh timur belah kok tu, kok ni, kok tu. Berartinya apabila belah, kita kata contoh lagu ni, dia kena ada tempat ngubung. Ni tempat ngubung. Ada yang hadun mustarak. Tempat ngubung. Tempat ngubung. Tempat ngubung sudah tu, ikutlah kok mana-mana boleh ngubung. Maka rupa lagu ni istilah hukamat yang panggil al-miqdar. Satu lagi kamutasil juga, tapi kamutasil tak boleh nak ada stokor seperti mana kertas. Iaitulah az-zaman. Az-zaman masa, kita tahu masa. Kita nak hipung mai stokor duduk sekali. Masa al-an, al-madi, al-mustaqbal. Mari duduk stokor depan kita tak boleh. Sebab masa ni ghairu qarizat, tak boleh nak likung zat dia pada ada. Pada ada nak duduk stokor kop. Sekarang kemarin kita kata esok. Hari ni, kemarin, esok duduk stokor duduk sekali. Tak boleh hadir. Tapi kamutasil, kenapa kamutasil dia ada pak ngubung? Kita katanya al-an tu bila mana? Kita katanya boleh kita Faru Takdir. Ni. Kita Faru Takdir ni. Al-an. Kita kata al-an ni duduk sini al-an. Lepas tu ni madi. Ni al-mustaqbal. Payah hubung kan ya? Madi al-an musayu hubung tak ada putus dah. Tak ada putus. Al-an duk gi sok mon, al-an duk gi. Laksanakan kita tekali seputar ni duk tahu kat ni duk gi sama ni al-an duk gi. Mustaqbal depan ni. Ni mustaqbal duk depan ni. Duk gi. Berartinya al-an lepas mari jadi madi. Maka al-an ni panggil hadun mustarak di antara madi dan juga mustaqbal. Tempat ngubung di antara lepas dah dan lagi kadate. Kalau gitu az-zaman masa ni dia panggil kamutasil. Di sisi hukamat. Dia panggil kamutasil. Kenapa di sisi masa di sisi dia panggil kamutasil? Kerana masa di sisi kelima zaman, di sisi dia ni takrif dia ialah harakatil aflak. Gerak falak, gerak cakawan, gerak bulan bintang. Maka gerak harakah tu apa? Sifat ataupun arat. Dengan sebab itulah zaman harakatil aflak ni masuk dalam apa? Dalam kam di sisi
hukama. Dah. Adapun di sisi kita, insya-Allah kita akan nak hurai pada masalah makulatul mata. Insya-Allah lah tu. Cuma nak ayat katanya masuk lekam ni ialah az-zaman. Bila Kamari pula kita katanya hak qaruzat tadi. Qaruzat tak habis lagi. Dia dua semua, rekam mutasi dua. Hak boleh zat dia tu boleh hipung stok pada ada, ya seperti kita tahu kedar, ketak keping ni. Nah. Dan juga hak tak boleh nak hipung stok pada ada seperti masa. Masa kita nak hipung kata al-an, al-madi, al-mustaqbal, nak hipung tak boleh duduk sekali. Berartinya al-an lain, madi lain. Nah, suku-suku. Nak hipung mai duduk stok tak boleh. Dah. Tapi kerana panggil mutasi kerana yang hubung. Tak ada putus dak, hubung. Ada tempat hubung. Kamar dia hak tu hak tak boleh hak ghairu qarzat. Hak qaruzat pula miqdar ni kita tengok. Kalau kita katanya benda tu berjisim. Dah. Benda berjisim dia panggil miqdar juga. Kita katanya kita kata dikehendaki benda berjisim. Benda berjisim iaitu lah benda hak di sisi hukama iaitu murakkab minal hayula was surah. Yang mana kita hurai dah pada muhadathah terlepas. Dah murakkab daripada huyula iaitu lah asal bagi suatu dan rupa. Maka kita kata bok, kita kata kita stay ni. Dia panggil jisim. Maka jisim tempat ngubung dia mana? Kita sutir. Nah, kita ni dia panggil jisim. Jisim dia boleh timur dari sisi hukama, dia boleh timur mekedak, dia boleh timur tiga belah. Belah ni belah lebar, belah ni. Ni kita belah ni serup. Belah lek panjang kita belah kat ni. So lagi belah lek amik ni belah kat ni. Kita belah kat ni. Kita belah kat ni. Jadi 3 tapai. Maka sebut tu jisim. Ni jisim ni. Jisim tempat ngubung yang gapo? Tempat ngubung dia istilah hukama ni dipanggil sathu, sutuh kita kata. Mana sathu? Sathu ni kita katanya tempat hak boleh pelago, hak boleh ngubung di antara dua benda. Kita kata gini, ketah. Ni kita andai yang kita fardu tadi katanya bukan ketah keping-keping, benar-benar stoko, benar lekat. Lepas tu kita belah kat ni. Kita belah ni kita kata apa di dua ni. Belah ni tapai sini. Ni belah ni dengan belah ni pada asal dia duduk sekali, duduk hubung, duduk lekat. Lepas tu kita pergi belah. Kita pergi belah tapai ni. Sebelah ni dengan sebelah ni apa ni tempat ngubung. Maka tempat ngubung pasal nipis ni belah ni dengan belah ni istilah istilah hukama ia panggil as-sathu, sutuh. Sathu. Maka laksana sathu ni kalau kita waktu baik kak ketah keping ni sathu. Kerana sathu ni ia tak boleh nak belah lek letai ni. Ia boleh belah luar ya. Belah lek panjang dengan belah lek lebar. Tawil dengan arid. Panjang lek lebar. Adapun jisim tak ni boleh belah 3. Mana 3? Tawil, arid, amik. Kalau kita ngaji bahasa Sia gak dia tak panggil amik, dia panggil su, kuang, yau, su. Ya kok tu kalau kita kata dengan bahasa Sia ya. Orang ngaji ilmu hisab itu tahu mustalahat ni. Kuang, yau, su. Tapi Arab tak panggil su, dia panggil amik. Mustalah tu. Arid, tawi, kata amik. Jadi belah lek amik. Belah lek amik ni tempat ngubung ni adalah panggil sathu. Sathu pula tempat ngubung dia gapo? Kita sathu ni kita ketah keping ni. Sebab sathu dia boleh belah dua tapai iaitu lek panjang dengan lek lebar. Kita belah kat ni. Ni kita belah kat ni, dengan belah kat ni. Jadi kita nak belah kat ni tak boleh. Ni kita nak belah kat ni tak boleh. Sebab apa? Sebab ia sathu. Maka sathu ni tempat ngubungnya apa ni? Tempat ngubungnya orang sorak ni. Tempat ngubung ni orang sorak ni. Maka tempat ngubung dia sebelah ni kita kata boleh dengan sebelah so lagi ni. Dah. Dia panggil apa istilah ni? Dia panggil khatun khat. Ni khat ni tempat ngubung dia sebelah dengan sebelah.
Jadi tempat ngubung sathu ialah khatun, tempat ngubung bagi jisim ialah sathu, maka tempat hubung khat pula. Khat ni orang sorak, seperti kita sebut rambut. Rambut sorak. Khat. Kerana apa khat? Kerana khat ni dia boleh belah setapai, belah lek panjang. Rambut itu sorak ni kan, kita kata kita ambil rambut hak halus lah, yang ambil halus rambut hak halus kita kata, yang ambil rambut kasar. Mak rambut sorak ni kita nak belah, kita nak kerak tu tak boleh. Ya kerak tu saya. Kerak belah panjang saya. Kita nak kerak belah lek amik tak boleh, belah lek hari tak boleh. Kita kerak belah tu bisa lah. Mengikhat. Maka khat tadi pula kita kata kita kata jismu ta'limi, kita katanya tempat ngubung sathu tempat ngubung ialah khat. Khat pula tempat ngubungnya apa? Sebab khat kali putan. Orang sorak. Tempat ngubungnya apa? Tempat ngubungnya kita kata kita khat pah. Tempat ngubung ialah jadi kita. Dah. Maka tempat ngubungnya ni sini dengan sini. Dia panggil apa? Dia panggil istilah ilmu, dia panggil khatun. Khat ni makna cuk. So tu. Bagi so ni tempat ngubung bagi tempat ngubung bagi khat. Dah. Jadi pendek katanya jisim tempat ngubungnya ialah sathu tempat ngubung ialah khatun tempat ngubung ialah nuqtah. Nuqtah. Panggil nuqtah ni. Nuqtah ni panggil tempat ngubung bagi apa? Bagi khat. Habis itu. Ni istilah apa ni? Duk sakut paut dengan kam muttasil. Semua ni adalah kam muttasil. Berartinya kam muttasil ni ada apa kalau kita kata cara kata kasar. Dengan wak khalasah ni ada pak. Yang pertamanya ada khat. Ada sats, ada jisim, ada zaman. Ada pak semua. Ada khat, ada sathu, ada jisim, ada zaman. Khat, sathu, jisim ni orang panggil duk lalai bahagia qaruzat. Kalau kita buat lajah kak. Kam darwa. Kita buat lebok. Kita buat lebok kam. Ada dua muttasil dengan munfasil. Muttasil ada dua, qaruzat fil wujud dengan ghairu qaruzat fil wujud. Ghairu qaruzat. Ghairu qaruzat. Hak qaruzat ada tiga. Ada khat, ada sathu, ada jismu. Hak ghairu qaruzat ada satu ialah az-zaman. Ini kita kata di sisi hukama. Hukama. Zaman. Begini ni jisim satu. Ada pun si kita masalah hak boleh timur belah bagi ni. Kam ialah ma yakbalu kismah. Ni zati. Hak ni ada had muttasil mana tu makana haddun mushtarak. Fi makana fihi haddun mushtarak. Tepat boleh kongsi mana tempat ngubung kita kata. Kalau ni had mana tempat hak boleh berkongsi. Maksud di sini kita kata kalau sini tempat boleh kongsi boleh hubung lah ni. Kotak keping ni tempat boleh kongsi mana ni boleh hubung. Dia panggil haddun mushtarak. Hak ni hak tak ada malam yakun fihi haddun mushtarak. Tak ada. Malam yakun fihi haddun mushtarak. Ini panggil kamu fasil. Maka kamu fasil iaitulah ada so, iaitu al-adat bilangi.
Bilenge kerana pengen mufasil. Kerana kita ada satu. Dah. Kita katanya bolah. Nombor apa tak ada benda sini. Ni kita tebuk satu. Ni satu. Satu. Maka satu dengan dua. Tak ada tempat ngubung dua ni. Bukan kata satu dengan dua boleh hubung dah. Tak ada tempat ngubung. Tak boleh mula nak hubung di mana. Tak ada tempat ngubung suku-suku. Benda tak sakut ke apa. 1, 2, 3, 4. Dah. Dia panggil tak ada tempat haddun mustarakun. Tak ada had mustarak. Apabila tak ada had mustarak, iaitulah segala bilangan. 1, 2, 3, 4. Berarti 1 dengan 2 bukan ada tempat ngubung. 2 dengan 3 tak ada tempat ngubung kali. 4 dengan 5 tak ada tempat ngubung kali. Dia panggil perasingan. Dah. Apabila perasingan, itulah dengan sebab tu dipanggil munfasil. Hak ni ada tempat ngubung, panggil muttasil. Tu kan tu nama dia sesuai dah. Jadi nak kata kam semua kita kalau kita nak cara tafsirnya ada 5 lah. Mana khattun sathu jismun az-zaman patut al-adad. Tapi kamu tasir ada 4, kamu fasih ada 1. Dah kam. Boleh. Di sini tak ada masalah apa. Kalau kita kata kalau nak ambil hukamat bumi, tak ada masalah sebab tak ada bercanggah dengan agama apa di sini ni. Tapi itu ulama kita mengaji juga ni. Kalau kita kata nak ambil makulah asal kita kata di sini salah satu ulama kita dah proses dah seperti mana proses mantik. Walaupun kita kata susun ni dia ambil bentuk ke khakuh dia atau sembilan ni tu, tapi isi lalai tu kada ulama kita tu dah proses dah. Contoh-contoh gapo semua tu. Maka ni hak tak ada canggah dengan agama kita. Tu dipanggil kam. Kam ni panggil arak yang pertama. Nyata arak yang boleh timur belah bagi di zati. Ada 2 muttasi dengan munfasih. Muttasi ada 2, mana iaitu qaruzat, iaitu likungi zat dia tu. Pada ada. Jadi boleh ada stokor seperti nak kertas ni. Kertas ni boleh depuk depan kita. Dah. Tapi kerana apa panggil qaruzat? Kerana di kertas ni panggil muttasi, kerana ada had mustarak. Kerana apa kertas ni panggil kam muttasi? Kerana ada tempat ngubung. Sebab kam ni benar boleh timur belah pagi. Pak kertas ni boleh timur belah pagi. Pak kertas ni ada tempat ngubung tak? Ya, ada tempat ngubung. Panggil muttasil. Pak kertas ni di antara segala tempat ngubung dia boleh hipung tak? Pada nak ada. Dia ada put stokor boleh tak? Jawabnya boleh. Jadi kertas ke bok duduk depan kita stokor. Boleh. Dah. Ada pun masa tak boleh. Masa nak pergi hipung stokor, duduk sekali tak boleh. Sekarang, masa lepas dah, masa lagi kadate. Dah. Tak boleh. Al-an, al-madi, mustaqbal. Artinya semua tak ada hubung. Dengan sebab hubung tu lah panggil muttasil. Jadi al-madi, al-an, mustaqbal. Dah. Habis itu kita pergi pula kepada apa? Kepada kaif. Dah. Jadi kaif mana? Ma huwal kaifu. Dah. Jadi kita wadu sekat ni lah. Dah. Pengaji kita pada malam ni kita sekat ni saja. Oleh kerana kaif ni, walaupun kita tengok lagi kita apa nak, tapi kaif ni besar. Kaif ni salah satu arab besar, huraiya tu banyak. Kita insya-Allah. Oleh kerana malam ni kita dah cukup setengah kam. Kita dah cukup kam dan juga hukum bagi arab. Dah cukup. Insya-Allah pada pengajian kali kadate kita akan buat al-kaif. Oleh kerana kita ngaji tak boleh. Kita jangan duk gaduh sangat. Kerana kita ngaji supaya kita boleh supaya kita boleh buat projek, boleh faham. Dah. Dan juga kita kena beransur-ansur. Oleh kerana kalau kita gaduh dalam tu ilmu ni, ia punah gak ilmu, rusak gak ilmu. Dah. Insya-Allah muhadarah qadimah kita akan sambung pengajian kita, iaitulah kaif. Dah. Maka makulah kaif. Dah. Satu-satu makulah hafsah di antara makulah 9, makulah 10 ni.
bahagian pembahasan dia tu luah. Kalau kita tengok lagi kitab Safsaga, makulah kain ni setengah daripada makulah hak bahasa tu panjang lebar. Maka insya-Allah pada pengajian lepas kita akan nak bahas makulah kain. Maka akhir kali saya kata wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha samiul bi'ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.